السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamu alaikum dar qaumin mu'minin, wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Wadidtu anna qad ra'ayna ikhwanana. Qalu walasna ikhwanaka ya Rasulullah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, antum ashabi wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du. Qalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aita law anna rajulan lahu khaylun ghurrun muhajjalah baina dhahray khaylin duhmin buhmin, ala ya'rifu khaylah? Qalu bala ya Rasulullah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina min al-wudu, wa ana faratuhum ila al-hawd, atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari menziarahi kawasan Quba. Bila sampai sahaja di kawasan Quba itu, Nabi bersabda. Nabi kata, Assalamu alaikum dara qaumin mu'minin, wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Ini bagi salam dekat ahli Quba. Nabi SAW bila dia lintas kawasan Quba ataupun dia pergi ziarah Quba, Nabi biasa bagi salam macam ini. Kita dah baca dalam kitab dulu. Nabi SAW bagi salam, dia kata, Assalamu alaikum ya ahla diyaril mu'minin. Assalamualaikum kepada kaum-kaum yang mendiami kampung orang yang beriman. Quba ni Nabi kata kampung orang yang beriman. Kemudian Nabi kata, wa inna insya'allah bikum lahiqun. Sesungguhnya kami insya'allah satu hari kami akan menyusul hampa semua. Maknanya kita peringat diri kita, satu hari kita pergi situ juga. Lepas Nabi SAW bagi salam kepada ahli Quba, Nabi kata, wadirtu anna qad ra'ayna ikhwanana. Nabi kata, aku teringin sangat nak jumpa dengan saudara-saudara kita. Bila Nabi kata macam tu, sahabat kata dekat Nabi, walasna ikhwanaka ya Rasulullah. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami ini bukan saudara engkau kah? Pasal Nabi kata wadirtu, maksudnya aku eager sangat. Wadirtu ni maksudnya bukan kata aku teringin saja, aku sangat-sangat teringin nak berjumpa dengan saudara-saudara kita. Bila Nabi kata macam tu, sahabat kata, walasna ikhwanaka ya Rasulullah, kami ni bukan saudara kah?
nak jumpa saudara mana lagi? Kami ini bukan saudara ke? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, antum ashabi. Nabi kata, hampa semua sahabat aku. Aku teringin nak jumpa saudara-saudara kita. Hampa ni ashabi, sahabat aku. Wa ikhwanuna allazina lam ya'tu ba'du. Nabi kata, yang aku maksudkan dengan saudara kita ni ialah orang yang mereka tak ada lagi, esok baru mereka ada. Nabi kata, yang aku maksudkan orang yang aku teringin sangat nak jumpa ni ialah umat aku yang ni mereka tak ada lagi. Lepas kita mati semua esok ni, baru mereka ni ada. Siapa tuan-tuan? Kita ni, Nabi SAW kata saudara-saudara dia. Yang 1400 tahun dulu, Nabi SAW kata, aku teringin nak jumpa dengan mereka-mereka ni semua. Kita ni, Nabi teringin nak jumpa kita. Qalu, sahabat kata dekat Nabi, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, oleh kerana mereka tak ada lagi, kita mati esok baru mereka ada. Esok-esok ni macam mana kita nak kenal mereka? Tak pernah jumpa. Ni kita hidup lah ni, mereka tak ada lagi. Kita mati esok barulah mereka ni main. Kita tak pernah jumpa mereka. Macam mana kita nak kenal mereka esok ni? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ara'aita law anna rajulan lahu khailun ughurrun muhajjalah baina zahrai khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailah? Nabi kata, apa pendapat hampa kalau sekiranya satu orang tu dia ada kuda, yang kuda tu berbelang, muka dia putih, kaki dia putih. Kuda dia yang muka putih, kaki putih ni hidup bercampur dengan kuda yang hitam semua. Agak-agak tuan punya kuda yang muka kuda tu putih dengan kaki kuda tu putih, tuan dia boleh kenal tak kuda yang muka putih dengan kaki putih ni? Ketika kuda ni duduk bercampur dengan kuda hitam semua. Jawab sahabat-sahabat, qalu bala ya Rasulullah. Sahabat-sahabat kata, macam tu senanglah kenal. Pasal kuda dia berlain daripada hak dua ada. Hak dua ada ni semua kuda hitam. Kuda dia muka putih, kaki putih. Dia pergi bercampur dengan kuda hitam berapa banyak pun, muka hak kuda putih ni tuan dia kenal. Nabi kata, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Nabi kata, saudara-saudara kita esok di hari akhirat esok, di padang mahsyar esok, waktu semua duk bercampur. Di padang mahsyar esok semua orang ada di sana, daripada umat Nabi Adam AS sampai kepada orang yang penghabis sekali hidup zaman Nabi Muhammad SAW, bercampur semua duk ada satu lembah. Nabi kata, saudara-saudara kita mereka akan mai ke padang mahsyar esok ghurran muhajjalina minal wudu. Mana-mana anggota wudu mereka jadi berbelang putih. Kita semua ni kalau masa hidup di atas dunia, kita duk ambil ayat semayang, kita duk semayang. Di hari akhirat esok waktu bangkit di padang mahsyar, Nabi SAW kenal kita. Macam mana dia kenal kita? Dia kenal kita kerana kawasan yang menjadi kawasan wuduk kita, Allah bagi jadi putih. Muka yang kita duk ambil ayat semayang ni di padang mahsyar esok putih. Tangan yang kita duk basuh sampai siku ni jadi putih. Kaki yang kita duk basuh sampai buku lali ni dia jadi putih. Pada waktu tu kita bercampur berapa banyak manusia pun di padang mahsyar, Nabi kenal, kata ini umat dia. Umat dia berwuduk masa di atas dunia dulu. Nabi kata, wa ana faratuhum ilal haud. Nabi kata, dan aku yang terlebih dahulu akan membawa mereka ni semua untuk minum air telaga itu. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di antara istimewa kita umat Nabi Muhammad SAW ni ialah kerana kita duk ambil ayat semayang dan kerana kita duk semayang.
Maknanya kalau sekiranya kita jadi umat Nabi Muhammad SAW, kita tak semayang. Tak semayang maknanya tak pernah ambil ayat semayang. Maknanya tak ada istimewa kita di padang mahsyar itu. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi shay'? Qalu la yabqa min daranihi shay'. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalika mathalus salawatil khams yamhu Allahu bihinna al-khataya. Atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, apa pendapat kamu kalau sekiranya depan pintu rumah kamu ada sungai dan kamu mandi di dalam sungai itu 5 kali sehari? Nabi kata, apa pendapat hampa kalau depan rumah hampa ada sungai dan tiap-tiap hari 5 kali duk pergi mandi di sungai itu? 5 kali mandi sehari, 5 kali mandi sehari, 5 kali mandi. Hal yabqa min daranihi syai'. Nabi kata, agak-agak hampa orang yang sehari 5 kali duk mandi dalam sungai itu, ada tak ada dasi di badan dia? Sahabat kata, la yabqa min daranihi syai'. Sahabat kata, tentu tak ada lah. Orang yang mandi sehari 5 kali, mana mungkin badan dia nak ada dati? Nabi SAW kata, fadzalika mathalus salawatil khams. Nabi kata, macam itulah perumpamaan orang yang semayang 5 waktu sehari semalam. Yamhullahu bihinnal khataya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan mana-mana silap yang dia buat selama ini. Apa silap? Kita tiap-tiap hari ada buat silap. Kesilapan yang kita buat ni, selagi mana silap itu bukan dosa besar, dia hilang dengan ayat semayang kita ambil, dia hilang dengan semayang yang kita buat. Adapun dosa besar, dia memerlukan kepada taubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, anna rajulan asaba min imra'atin qublah fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'akhbara fa'anzala Allah ta'ala aqimis salata tarafay an-nahar wa zulfan min al-layl innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at. Faqala ar-rajul ali hadha ya Rasulullah? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li jami'i ummati kullihim, atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, satu orang laki-laki dia telanjur. Satu orang laki-laki, anna rajulan asaba min imra'atin qublah. Satu orang laki-laki dia telanjur, dia tercium girlfriend dia. Tercium, ada tak boleh jadi tercium? Satu orang laki-laki zaman Nabi, satu orang laki-laki ada kekasih, ada girlfriend. Satu hari sudah terlanjur dia ni, dia tercium girlfriend dia. Lepas takut. Bila takut, fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pergi jumpa Nabi. Fa'akhbarahu, dia cerita dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya dah buat satu dosa, saya susah hati. Saya betul-betul tak sangka saya boleh buat benda ni. Macam manalah saya pergi jadi macam ni, ya Rasulullah, saya takut dengan apa yang saya buat. Hidup mengadu dekat Nabi. Nabi tanya, dia hang buat apa? Dia kata, aku tercium girlfriend aku. Allah Subhanahu wa ta'ala buat turun mai satu ayat dekat Nabi. Quran turun kerana nak menyelesaikan masalah kawan yang tercium girlfriend dia. Allah buat turun mai ayat, Tuhan kata, aqimis salata tarafayn nahar wa zulfan minal lail. Tuhan kata, dan dirikanlah semayang di antara 2 siang dan beberapa waktu daripada waktu malam. Semayang di antara 2 ujung siang. Maksudnya semayang apa? Semayang subuh, semayang zuhur, semayang asar.
Subuh awal siang, asar ujung siang. Semayang subuh, semayang lohor, semayang asar. Ini semayang duduk di antara ujung-ujung siang. Dan yang kata semayang di dalam waktu malam wazulafan minal lail, dan beberapa waktu daripada waktu malam di semayang apa? Semayang maghrib dengan semayang isya. Maksudnya Tuhan waktu turun ayat ni, Tuhan kata semayang 5 waktu. Semayang subuh, zuhur, asar ini waktu siang. Semayang maghrib, isya ini waktu malam. Semayang 5 waktu ni, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Tuhan kata sesungguhnya perbuatan baik yang kamu buat. Semayang ni al-hasanat. Semayang ni perbuatan baik. Perbuatan baik yang kamu buat tu yuzhibna sayyi'at. Dia menyebabkan dosa-dosa, benda tak elok yang kita buat ni dia pi dengan ibadat semayang yang kita buat. Bila budak lelaki yang jumpa Nabi bagi tahu masalah dia terlanjur cium girlfriend dia ni, dengar ayat ni, faqala rajul, dia kata dekat Nabi, dia kata ali hada. Dia kata ayat ni turun habuan aku saja kan? Ali hada, adakah ayat ni turun habuan aku saja? Kerana aku terlanjur cium girlfriend aku, maka turun ayat ni nak abang kata aku boleh selesaikan dosa ni dengan semayang 5 waktu. Adakah ayat ni habuan aku saja? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata li jami'i ummati kullihim. Nabi kata ayat ni untuk semua umat aku. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Tuan-tuan, ayat ni tidak bermaksud kata ciumlah siapa pun lepas itu pakat-pakat semayang. Bukan itu maksud dia. Maksud dia ialah kita tak tahu, kita pergi buat benda tu. Bila kita tahu, jangan benda tu nak bawa kita sampai jadi ghaflah. Sebaliknya, anggap kesalahan itu dapat ditebus dengan ibadat yang kita buat. Tapi kalau sudah tahu benda tu membawa dosa, saja duk pergi buat, lepas tu lagu nak cover dengan semayang, lagi pergi buat, lagi nak cover dengan semayang, bukan itu maksud ayat ini. Jadi ini penjelasan yang kita kena bagi supaya tidak timbul salah faham. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada 3 hadis yang kita baca dapat kita faham bahawa yang pertama sekali ayat semayang ni adalah khusus anugerah Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, daripada hadis ni dapat kita faham bahawa sembahyang boleh menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita buat. Mudah-mudahan kita beramal dengan hadis ni dan Allah Subhanahu wa taala pelihara kita daripada banyak melakukan kesilapan. Mudah-mudahan mukadimah itu membawa manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 7. Bahrul Mazi jilid 7. Muka surat 202. Muka surat 202. Kita masuk bab ma jaa fi karahiyatil wat'i 'ala al-qubur wal julus 'alayha was salat ilaiha. Itu bab yang telah datang pada menyatakan tegah memijak kubur. Kita ditegah, dilarang saja-saja hidup pijak kubur. Kalau pergi atas alasan nak ziarah kubur, itu tak apa. Tapi kalau tanpa niat, tanpa satu pasal, tanpa satu alasan yang boleh diterima oleh syarak saja, jangan duk pergi ronda atas kubur, nak pergi kutip bunga kemboja, pergi bersiar-siar di kawasan kubur, ini adalah dilarang. Itu maksud dia yang dikatakan karahiyatul wat'i. Ditegah memijak kubur, maksudnya sengaja-ngaja duduk pijak tanpa urusan. Dan ditegah duduk atas kubur. Tak boleh duduk bersila duduk atas kubur atas alasan nak pergi baca Yasin kan, nak pergi baca Quran kan, nak pergi apa kan, tak boleh, kerana ini dilarang oleh agama. Dan sembahyang berhadap kepadanya. Dan kita dianjurkan supaya bila nak buat masjid, awal-awal ambil kira kubur. Jangan sampai kubur duduk di depan mihrab kita. Kerana sembahyang menghadap kubur ini sesuatu yang tidak bagus. Tidak bagus. Maksud dia apa? Kerana dia takut dibimbangi membawa salah faham kepada orang, seolah-olah orang Islam ni duk sembah kubur. Kerana nak mengelak daripada timbulnya salah faham ini, maka awal-awal Nabi SAW sudah pesan supaya jangan sembahyang menghadap kepada kubur.
Sebab ada masjid kadang-kadang arwah kiblat ni pun ada kubur. Jadi itu benda yang tidak baik di sisi agama. Ketahuilah saudaraku, dengan sebenarnya ditegah berjalan di atas kubur itu dan ditegah duduk di atasnya kerana ia menghina akan orang yang di dalamnya. Itu sebab tegahan. Kenapa ditegah kita duduk bersila, duduk apa ramai-ramai atas kubur tu? Pasal apa? Pasal dia kata perbuatan duduk bersila atas kubur itu menghina mayat. Tuan-tuan, kita bawa kitab ni nak main mengaji. Tuan-tuan nak duduk ni, bawa kitab wah bungkuk, duduk atas kitab. Hina tak hina kitab tu? Hina. Kita menghina kitab agama. Demikian halnya mayat duduk ada dalam kubur, kita letak punggung kita di atas mayat tu. Kita seolah-olah menghina dia. Ini sebab tegahan tu. Sekali lagi kita akan tengok banyak lagi hadis dia akan terang sebab dia pasal apa. Baik. Begitu juga telah ditegah oleh syarak semayang menghadap kepadanya. Dan agama ada hadis mai kita dilarang. Larang di sini ulama bincang panjang. Sebahagian ulama mengatakan haram, sebahagian ulama mengatakan makruh. Tidak ada ulama kata sunat. Tak ada. Begitu. Baik. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tajlisu 'ala al-qubur wa la tusallu ilaiha. Itu hadisnya. Diriwayatkan daripada Abi Marsad Al-Ghanawi. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan duduk sekalian kamu di atas kubur. Very clear. Larangan ni very clear, cukup terang. Nabi kata la tajlisu 'alal qubur. Jangan kamu duduk atas kubur. Dan jangan kamu sembahyang berhadap kepadanya, yakni berhadap kepada kubur. Juga clear. Dan dia kata kerana takut jadi seperti menyembahnya. Itu sebab dilarang kita menghadap kubur waktu sembahyang, kerana dibimbangi. Takut-takut kok jadi salah faham. Orang duk ingat kata orang Islam sembah kubur. Yang ni kita takut. Dan barangkali dengan lama boleh jadi orang sembah dia. Lama-lama generasi ke generasi dia sudah jadi salah faham. Generasi yang berikut ni dia faham apa? Dia faham kata kita kena sembah kubur. Walhal benda tu tidak disuruh oleh agama. Tetapi akhirnya generasi kemudian dia pergi faham kata, oh kita ni semayang kira kena menghadap kubur. Dia faham macam tu. Dia boleh jadi macam tu. Baik. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan daripada Amru bin Hizam dan Bashir bin Al-Khassasih. Masalah duduk atas kubur dan bertandang kepadanya, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, telah berkata ashab kita, duduk di atas kubur itu haram. Salah. Imam Nawawi kata, telah berkata ashab kita, maksudnya ashabus Syafi'i, ulama-ulama yang terkemuka di dalam mazhab Syafi'i, mengatakan duduk di atas kubur itu haram. Begitu juga bersandang dan bertelkan atasnya. Bertelkan ni duduk menyingging ni, duduk tungkat tangan sebelah tu. Duduk jugalah, duduk tapi tangan duduk macam orang sakit pinggang duduk tu. Itu juga haram, dia kata. Kerana sarih hadis yang di atas tadi menegahnya. Kerana terang hadis kata tak boleh. Dan juga beberapa hadis seperti yang tersebut di dalam riwayat Muslim. Dia kata dalam hadis Muslim ada menceritakan tentang larangan-larangan ini. Hari ini saya bawa main 2 beg. 2 beg ni semua contoh-contoh kitab yang kalau tuan-tuan berkemampuan, tuan-tuan boleh baca. Sebab ni semua kitab Arab. Yang ni satu dia panggil kitab Sahih Muslim. Bila kita duk baca Bahrul Mazi ni, dia kata waqala dan berkata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim. Ini kitab dia. Syarah Muslim jilid 7 sampai 9. Dia duduk dalam satu binding. Dalam jilid 7 sampai 9 ni dia ada menceritakan kepada kita tentang bab ni yang dia kata ni. Yang dia kata dan tersebut di dalam Muslim, ada cerita di dalam kitab ni. Tuan-tuan boleh buka, cari di bawah tajuk An-Nahyu an Tajsisil Qabri wal Bina' alaihi wal Julus alaihi. Itu tajuk, tuan-tuan boleh baca detail dia cerita tentang haramnya benda ni.
Saya petik sebahagian daripada apa yang dia tulis di dalam kitab ni. Saya baca sebahagian. Dia kata hadis an Jabir qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassas al-qabr wa an yuq'ada alayhi wa an yubna alayhi. Hadis dia daripada Jabir, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur kita daripada mengaporkan kubur. Mengaporkan yujassas ni cat kapok tu. Kalau kita nak cat rumah kita, sebelum cat elok ni dia cat undercoat. Undercoat putih tu, yang tu dia panggil tajsis. Kalau guna cat kapok putih ni, hidup cat batu nisan, itu dilarang oleh agama. Dia kata. Baik. Jadi telah menegur Nabi SAW an yujassas al-qabru. Nabi menegur daripada mengecat nisan kubur. Wa an yuq'ada alaih, dan Nabi menegur orang pergi duduk di atas kubur. Wa an yubna alaih, dan membuat apa juga binaan di atas kubur. Sama ada binaan dalam bentuk dibuat dengan batu marmar atas kubur, macam kebanyakan orang duk buat lagi, itu dilarang. Ataupun binaan dalam maksud kata pergi buat pondok, buat bangkai terus, itu lagi-lagi dilarang. Baik. Di bawah sana dalam kitab ni, di bawah sana dia terang tentang benda ni. Dia kata wa fi hadzal hadis karahatu tajsisil qabri wal bina alaihi wa tahrimil qu'ud wal murad bil qu'ud al julus alaihi. Ini Arab lah, teks dalam bahasa Arab. Dia kata dan di dalam hadis ini menerangkan tak eloknya mengaporkan batu kubur, duduk sapu cat, wal bina alaih, dan dibuat binaan di atas kubur, wa tahrimil qu'ud, dan haram duduk di atas kubur. Wal muradu bil qu'ud al julus alaih. Dia kata yang dimaksudkan dengan qu'ud, dengan duduk itu ialah al julus alaih, duduk bersila atas itu. Yang tu tak boleh, dia kata. Hadza mazhab Syafi'i wa jumhurul ulama. Inilah mazhab Syafi'i dan mazhab yang dipegang oleh jumhur ulama, oleh majoriti ulama, mengatakan benda ni haram. Wa qala Malik fil Muwatta. Dia kata dan berkata Imam Malik fil Muwatta. Ini kitab Al-Muwatta, tuan-tuan. Ini kitab Al-Muwatta. Kitab ni ditulis oleh Imam Malik. Tuan-tuan tengok di muka depan dia tulis apa? Al-Muwatta, dia kata. Li imamil a'immah wa alimil Madinah. Kitab Al-Muwatta ni li imamil a'immah, bagi imam kepada imam-imam besar. Wa alimil Madinah, dan Imam Malik ini ialah alim Madinah. Ini kitab ni dia panggil kitab Muwatta, iaitu Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Kitab Muwatta ni ada, belum ada Sahih Bukhari, belum ada Sahih Muslim lagi. Kitab Muwatta sudah ada. Dengan adanya kitab Muwatta ni bila mai zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata apa? Dia kata selepas daripada Al-Quran, kitab yang hampir kesempurnaan dia dengan Al-Quran ialah Muwatta Imam Malik. Imam Syafi'i kata macam tu. Sebab Imam Syafi'i adalah salah seorang murid kepada Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta, dia ada 2 jilid. Sama besar macam ni, ada 2 jilid. Imam Syafi'i hafal word by word apa yang ada di dalam kitab Muwatta ini. Itu Imam Syafi'i. Maka Imam Asy-Syafi'i dia pun kata, dia kata apa yang Imam Malik tulis di dalam Muwatta ini adalah yang terbaik pada zaman itu. Baik. Dia kata waqala Malik fil Muwatta, dan berkata Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta ni, al-murad bil qu'ud al-julus. Imam Malik pun kata yang dikatakan qu'ud atas kubur haram tu ialah duduk atas kubur. Itu haram, kata Imam Malik. Wa mimma yuwaddihuhu ar-riwayatul madhkurah. Wa mimma yuwaddihuhu ar-riwayatul madhkurah. Ba'da hadha la tajlisu 'ala al-qubur. Seperti mana yang jelas di dalam hadis mengatakan, Nabi kata la tajlisu 'ala al-qubur. Jangan siapa pun di kalangan kamu pi saja duduk di atas kubur. Wa fi riwayatil ukhra, dia kata dan di dalam sebuah hadis Nabi yang lain, riwayat Imam
riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim ni, dia kata la an yajlisa ahadukum ala jamrah fatuhriqa thiyabah fatakhlusa ila jildih khairun lahu min an yajlisa ala qabri. Maksudnya Nabi SAW bersabda, Nabi kata seseorang duduk di atas bara api, fatuhriqa thiyabah, yang menyebabkan baju dia terbakar habis, fatakhlusa ila jildih, dan terbakar baju tu sampai terbakar kulit dia sekali, khairun lahu min an yajlisa ala qabri. Nabi kata itu lebih baik bagi dia daripada dia pergi duduk atas kubur. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi kata satu orang tu daripada duduk atas kubur, baik dia pergi duduk atas bara api, terbakar baju, terbakar kulit, lebih baik daripada dia pergi duduk atas kubur. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dengan mainnya hadis yang macam ni punya cengeng, tuan-tuan, mana ada ulama berani kata sunat duduk atas kubur? Ulama maknanya orang yang faham Quran, faham hadis. Dia dah jumpa hadis macam ni, buka dalam kitab hadis sahih, jumpa hadis macam ni, berani ke dia nak kata sunat dia duduk? Tak berani, tuan-tuan, tak berani. Pasal apa? Pasal yang kata ni ialah Nabi Muhammad SAW. Baik, apa lagi dia kata? Dia kata qala ashabuna, dan berkata ashab kita, maksudnya ulama-ulama yang terkemuka di dalam mazhab Syafi'i. Dan berkata ulama-ulama Syafi'i, tajsisul qabri makruh. Ulama-ulama mazhab Syafi'i kata hidup sapu cat di batu nisan kubur itu makruh. Dia kata makruh, maksud dia Tuhan tak suka, tapi tak berdosa, tapi Tuhan tak suka. Wal qu'ud alaihi, tapi duduk di atas kubur haram. Dia kata ulama Syafi'i kata haram. Dia kata wa kadzal istinad ilaih wal ittika'u alaih, demikian juga duduk bersandar di batu nisan ataupun duduk mengirim sendai tangan di atas kubur dan sebagainya, semua tu haram berlaku. Dia kata baik. Kemudian dia bawa lagi di sini di dalam Sahih Muslim ni, dia bawa mai lagi. Dia kata wa qala Syafi'i fil dan berkata Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Tuan-tuan, Imam Syafi'i di antara kitab yang terkenal yang Imam Syafi'i tulis ialah kitab Al-Um. Dan berkata Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um, wa ra'aitul a'immah bi Makkah ya'muruna bihadmi ma yubna wa yu'ayyidul hadma qawluhu wala qabran musyrifan illa suwiyathu. Maksud dia, dan berkata Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um, aku melihat, dia kata pemerintah Makkah. Imam Syafi'i tulis di dalam kitab Al-Um. Imam Syafi'i kata aku tengok al-a'immah di Makkah, pemerintah kota suci Makkah. Dia kata ya'muruna bihadmi ma yubna, memerintahkan supaya mana-mana kubur yang buat binaan di atas dia dimusnahkan semua sekali. Imam Syafi'i tulis di dalam kitab Al-Um, dia kata aku tengok sendiri. Dia kata ra'aitu, aku tengok, dia kata pemerintah Mekah mengarahkan supaya mana-mana kubur yang ada di dalam Mekah yang buat binaan di atas kubur tu diruntuhkan semua sekali. Wa yu'ayyidul hadma, dan yang menguatkan tindakan mereka pi buang semua benda-benda yang dibina di atas kubur ini ialah qauluhu, kerana hadis Nabi kata wala qabran musyrifan illa suwiyathu. Nabi kata tidak ada kubur yang boleh dipandang, tidak ada kubur yang boleh ditinggikan, melainkan aku akan perasah kubur itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu apa yang ada di dalam Sahih Muslim dan juga di dalam Al-Muwatta. Ini dua kitab yang diterima sebagai kitab yang mu'tabar. Kemudian ada juga di sini, tuan-tuan, kita duk baca di dalam Bahrul Mazi ini, dia selalu merujuk, dia kata dan berkata Sahibul Muhazzah. Selalu kita jumpa perkataan tu Sahibul Muhazzah. Ini kitab dia, tuan-tuan, kitab Al-Muhazzah. Ini kitab dia, kitab Al-Muhazzah. Dia ada dua jilid sama tebal macam ni. Kitab Al-Muhazzah. Ini juga adalah kitab yang mu'tabar,
yang diterima sebagai kitab yang mu'tabar oleh ulama-ulama besar, ulama-ulama yang terkenal. Apa kata di dalam kitab Al-Muhazzab ni? Di bawah tajuk Faslun Al-Julus Alal Qabri. Fasal tentang duduk di atas kubur. Dia kata la yajuz al-julus alal qabri. Tidak harus duduk di atas kubur. Di bawah dia tulis yahtamilul kalam al-musannif la yajuz annahu arada at-tahrim. Yang dimaksudkan oleh al-musannif, oleh penyusun kitab ini sebagai la yajuz, tidak harus duduk atas kubur. Dia kata annahu arada at-tahrim. Maksudnya ialah haram duduk di atas kubur. Ini kitab Al-Muhazzab yang dirojok oleh mufti-mufti seluruh dunia. Kalau jadi mufti tidak ada kitab ni, dia tak boleh jadi mufti. Ini di antara kitab-kitab yang mu'tabar yang ada di dalam masyarakat kita pada hari ini. Saya saja bawa main ni semua tuan-tuan. Kalau kita tak boleh baca pun kita kenal ada kitab besar-besar ni yang kita tak mampu baca. Ini kitab dia panggil Nailul Awtar. Kitab ni pun dah makan bubuk dah. Nailul Awtar, ini kitab lama. Dia ni adalah syarah kepada kitab Muntaqa Al-Akhbar. Yang ditulis oleh Al-Syekh Al-Imam Al-Mujtahid Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Shawkani. Imam Al-Shawkani tulis kitab ni. Ini kitab dia panggil Nailul Awtar. Dan kitab Nailul Awtar ini mesti orang-orang yang mengaji agama sampai ke peringkat universiti. Dia mengaji sampai Al-Azhar ke, dia mengaji sampai Jordan ke, dia mengaji sampai Morocco, Maghribi ke, dia mengaji sampai Syria ke apa ke, dia mesti biasa tengok kitab Nailul Awtar ini. Dia kata kitab Nailul Awtar ini adalah kitab hadis. Ini adalah kitab hadis. Dia adalah menjadi kitab marajih. Maksudnya kitab yang menjadi reference kepada semua orang yang mengaji agama sampai peringkat tinggi. Mesti dia merujuk kepada, di antaranya ialah Nailul Awtar. Dia kata dia adalah syarah kepada kitab yang ditulis oleh Imam Taqiyuddin Ibnu Taymiyah. Ini nama yang semua orang biasa dengar, Ibnu Taymiyah. Dia ada 3040 hadis di dalamnya. Ada 3040 hadis di dalam ni. Apa kata di dalam Nailul Awtar ini tentang bab yang kita baca? Dia tulis di sana hadis yang kita baca tadi. Nabi SAW bersabda, la an yajlisa ahadukum ala jamrah fatuhriqa thiyabah fatakhlusa ila jildih khairun lahu min an yajlisa ala qabri. Satu orang lebih baik dia duduk atas bara api, dia terbakar baju, terbakar jild, kulit-kulit terbakar habis. Itu lebih baik daripada duduk atas kubur. Dalam membahaskan hadis ni dalam kitab Nailul Awtar, dia kata fihi dalilun ala annahu la yajuz al-julus 'ala al-qabr. Itu menjadi dalil tidak boleh duduk di atas kubur. Wa qad taqaddama an-nahyu 'an dzalik, dan sebenarnya sudah terdahulu larangan tentang benda ni. Benda ni orang dah tahu lama. Dia kata wa zihabul jumhur ila tahrim. Jumhur ulama mengatakan haram, tak boleh buat benda tu. Wal murad bil julus al-qu'ud. Yang dimaksudkan dengan haram duduk itu ialah duduk. Itu haram, dia kata. Wa rawa at-Tahawi min hadis Muhammad bin Ka'ab qala innama qala Abu Hurairah man jalasa ala qabrin yabulu alaihi aw yataghawwaqu fa ka'annama jalasa ala jamrah. Ada setengah orang dia berpegang kepada hadis ni. Hadis Nabi kata siapa duduk di atas kubur yabulu alaih, dia pergi kencing atas kubur. Wa yataghawwaqu, dia pergi berak atas kubur. Fa ka'annama jalasa 'ala al-jamrah, dia macam duduk atas bara api. Maka ada sebahagian orang dia guna hadis ni. Dia kata yang haram ni bukan pergi duduk tu. Dia kata yang haram kalau pergi kencing berak, yang tu baru haram. Pergi duduk saja tak haram. Dia baca hadis ni. Baik, apa kata di dalam Nailul Awtar? Dia kata qala fil fathi, dan di dalam kitab Al-Fathi dia kata lakinna isnadahu dha'if. Hadis yang dibaca tadi itu hadis dha'if. Yang kata duduk tak salah, tapi kalau pergi kencing berak tu baru salah, itu hadis dha'if, dia kata. Hadis yang sahih ni dia kata apa? Pergi duduk tu haram.
Maka barang siapa yang cuba nak mentafsirkan, nak mentakwil hadis ni dengan maksud dia kata duduk tak apa, yang tak boleh ni kencing berak, dia bertandak kepada hadis yang baru. Sedangkan hadis yang sahih kata apa? Duduk itu haram. Dan itulah yang dikata oleh Imam Asy-Syafi'i dan juga oleh jumhur ulama. Majoriti ulama kata macam tu. Kemudian dia kata lagi di dalam Nailul Awtar ni, dia kata qauluhu la tu'zi sahibal qabri. Ada satu hadis dia kata daripada Amru bin Hazm, kata dia ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala qabrin faqala la tu'zi sahib hadzal qabri. Satu orang sahabat nama dia Amru bin Hazm. Satu hari dia tidur duduk atas kubur. Nabi lalu. Nabi nampak Amru ni duduk atas kubur. Nabi kata dekat dia, wahai Amru, la tu'zi sahib hadzal qabri. Nabi kata jangan kamu sakiti mayat yang ada dalam kubur. Maksudnya pergi duduk tu kita menghina dan kita menyakiti mayat yang ada dalam tu. Bila Amru bin Hazm duduk atas tu, Nabi kebetulan lalu, Nabi terus tegur dia. Maknanya Nabi serius tentang benda ni. Kalau benda ni benda kecil, Nabi tengok. Tapi Nabi tengok Amru bin Hazm duduk ni, Nabi terus kata dekat dia, la tu'zi sahib hadzal qabri. Jangan kamu duduk di atas kubur ni. Kemudian dia terang maksud hadis tu. Dia kata wa qauluhu la tu'zi sahibal qabri. Maksud yang kata jangan kamu sakiti penghuni kubur tu, hadza dalil lima zahaba ilaihi al-jumhur min anna al-murad bil julus al-qu'ud. Inilah dalil jumhur ulama, majoriti ulama mengatakan haram duduk di atas kubur. Dalil dia apa? Dalil dia Nabi dandan marah Amru apabila tengok Amru duduk atas kubur. Dia kata wa fihi bayanun illatil man'i minal julus. Dan itu menjadi penjelas kepada sebab dilarang orang duduk atas kubur. Sebab dia apa? Sebab dia duduk itu menyakiti mayat yang ada di dalam kubur. Itu apa yang ada di dalam Nailul Awtar. Tentu ini pun dah cukup. Patutnya kita tak payah baca panjang dah. Hujah-hujah tentang benda ni. Pasal apa? Pasal dia main daripada sumber-sumber yang cukup jelas. Banyak tuan-tuan. Saya bawa ni tak larat nak bawa kitab renjang main banyak-banyak. Saya potong sikit saja. Tuan-tuan boleh rujuk kitab ni, tuan-tuan pun ada di rumah. Satu, Minhajus Talibin. Kitab Minhajus Talibin ni orang tua-tua ada belajar. Ni dulu apa nama ustaz apa kati tu? Ustaz Mat Saman Kati pun ada mengajar kitab ni. Minhajus Talibin. Di dalam Minhaj, tuan-tuan boleh buka di dalam Minhaj Talibin muka surat 26. Dia kata wa yusannu an yaqifa jama'ah ba'da dufni 'inda qabrihi sa'atan yas'aluna lahu at-tasbih. Dia buat main cerita tu. Dia kata selepas dikebumikan mayat, disunatkan yaqifa jama'atun ba'da dufni. Orang-orang yang menghadiri pengkebumian mayat ni disunatkan supaya apabila selesai kebumi mayat ni, maka hendaklah dia berdiri di kubur itu. Dia kata, dan disunatkan kepada orang yang menghadiri pengkebumian mayat ni, disunatkan supaya selepas kebumi mayat tu an yaqifa jama'atun, berdiri jemaah yang duduk tunggu masa pengkebumian mayat ni, berdiri inda qabri, semasa pengkebumian itu, sa'atan, tunggu saat. Dia kata tunggu untuk satu tempoh masa, yas'aluna lahu tasbih, minta supaya Allah Subhanahu wa taala bagi ketetapan hati kepada mayat yang baru dikebumikan itu. Yang ni Nabi buat. Bila selesai tanam satu mayat, Nabi berdiri tunggu, semua orang pun berdiri. Lepas tu Nabi bercakap sikit. Nabi kata, berdoalah kita kepada Allah kerana kawan kita ni fa innahul ana yus'al. Nabi kata kerana sekarang dia sedang disoal oleh malaikat. Kita doa supaya Allah bagi dekat dia kekuatan hati untuk nak jawab soalan-soalan malaikat. Nabi baca doa sikit, kemudian Nabi balik. Ini yang ada di dalam kitab Minhajus Talibin. Tuan-tuan boleh cari, ini kitab ada banyak di kedai. Di dalam kitab Fathul Mu'in juga ada sebut tentang benda ni. Di dalam kitab yang orang tua-tua banyak baca, Sabilul Muhtadin. Kitab Sabilul Muhtadin ni banyak orang baca.
Banyak masjid pun baca kitab ni. Di dalam Sabilul Muhtadin pun ada sebut tentang bab ni, muka surat 85. Dia kata, dan makruh duduk di atas kubur dan menjijak dia dan bertelkan tangan di atasnya dan bertandak kepadanya. Ni di dalam Sabilul Muhtadin. Terang-terang dia beritahu benda ni tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, boleh tengok banyak di dalam kitab Al-Fiqhu 'ala al-Mazahibil Arba'ah. Di dalam kitab fiqh perbandingan 4 mazhab pun dia ada terang tentang benda-benda ni. Persoalannya ialah tuan-tuan, bukan tidak ada penjelasan, tetapi kita yang saja ada buat cara kita. Kita tak mau ikut kitab yang dia ada. Itu saja cerita dia. Itu saja cerita dia. Kalau kita nak susun main kitab, dia ada 12-13 kitab yang terkenal. Dia ada tentang benda ni. Tapi saja kita tak mau nak ikut benda-benda ni. Kitab yang paling simple pun ada. Tashil Al-Muhtaj, risalah tentang pengurusan mayat. Ini simple punya kitab. Saya ingat yang tulis ni pun Pondok Kubang Ulu ke mana kan, yang tulis kitab ni. Dia pun bawa mai juga. Dia kata hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaih. Dia kata, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai mengkebumikan satu mayat, waqafa alaih, Nabi berdiri di atasnya. Waqafa alaih, dia tak kata Nabi duduk, dia kata waqafa alaih, Nabi berdiri di atasnya. Faqala, kemudian Nabi kata kepada orang-orang yang di hadir pengkebumian mayat ni, Nabi kata istaghfiru li akhikum, Nabi kata mintalah ampun untuk saudara kamu yang mati ni. Was'alu lahut tasbih, minta supaya Tuhan bagi kekuatan hati kepada dia. Fa innahul ana yus'al, maka sesungguhnya sekarang dia sedang disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Kemudian di muka surat 70 kitab ni, muka surat 70 dia kata, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Melayunya, apabila kamu mengkebumikan daku, maka berdirilah keliling kubur aku, sekadar dikorbankan sembelihan dan dibahagikan daging-dagingnya. Apa lagi tuan-tuan nak cari tahu mana? Buka kitab Arab kata macam tu, buka kitab Melayu kata macam tu. Kitab mana kita ikut pun tak tahu kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita balik kepada Bahrul Mazi kita sambung baca. Dia kata sembahyang menghadap kubur, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslim, pada hadis dalam masalah itu sarih, maksudnya terang, menunjukkan tegak sembahyang menghadap kubur. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan aku tegak membesarkan makhluk. Adalah Imam Syafi'i sendiri dia tak suka kita terlalu membesarkan makhluk, sehingga dijadikan kuburnya itu seperti masjid. Oh, Imam Syafi'i cukup pantang benda ni. Imam Syafi'i kata, dan aku tegah manusia membesarkan makhluk. Kita hanya boleh membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk tidak boleh jadi Tuhan. Dan ada orang dia membesarkan makhluk ni sampai apa? Sampai mati kawan tu, kubur dia dijadikan macam masjid. Tuan-tuan duk biasa tengok, kubur duk jadi darga, duk jadi keramat, duk jadi apa ni? Ni cerita dia. Bila mati ada ni, kawan yang mati ni dulu mufti mana lah, dia ni yang mati dulu apalah ni, duk cerita kehebatan kau tu masa hidup. Lepas tu bila mati, mula lah nak pergi duk doa di kubur tu lah, duk tunggu bila main maulid Nabi aja, pakat pergi berhimpun duk doa di kubur tu lah, duk pergi sembelih kambing di kubur tu apa. Ini semua kerja karut, benda yang ditegah oleh agama, sangat-sangat tegah perbuatan yang macam ini. Baik, kerana takut fitnah atasnya dan atas orang yang kemudian daripadanya. Takut jadi fitnah, orang ingat apa, kubur ni boleh bagi sesuatu dekat kita, maka kerana tu kita pergi minta dekat kubur. Oh, kacau. Orang boleh jadi macam tu, dia ingat ni kubur ni kuat, dia kata kubur ni keras, kubur ni hang pergi minta, mesti dapatnya. Sembahyang dah apa dah, tanpi kubur pergi. Ini yang duk jadi dalam masyarakat. Maka perbuatan ini sangat-sangat dicela oleh agama. Baik, dia kata, dan katanya di dalam syarah Al-Muhadzab, jumpa dah nama kitab kita tunjuk tadi, kitab Al-Muhadzab. Dan katanya di dalam syarah Al-Muhadzab begini, telah berkata Imam Syafi'i dan Ashab,
Ashab maksudnya ulama-ulama yang mengikut mazhab Syafi'i. Dan makruh sembahyang menghadap kubur itu. Makruh, dia kata. Sama ada kubur yang mati itu orang saleh ataupun tidak saleh, tak kira. Dia saleh, alhamdulillah, dia dengan Tuhan bagus. Dia dah mati, habis cerita. Kita nak pergi urut tanah kubur dia, pergi urut batu nisan dia, tak ada kena mengena. Tak ada pasal kita nak pergi buat macam tu. Tak disuruh oleh agama kita pergi buat macam tu. Dan kata Al-Hafiz Abu Musa, telah berkata Imam Abul Hasan Az-Za'farani rahimahullahu ta'ala, dan tiada sembahyang kepada kubur. Lebih teruk lagi tidur semayang di kubur tu. Semayang betul-betul depan kubur tu. Yang ni lagi karut, dia kata. Dan tiada di sisinya kerana nak mengambil berkat dengannya. Misalnya, hidup faham kata kubur ni ada berkat. Kacau tuan-tuan. Kacau. Kerana membesarkan baginya. Kerana ada beberapa hadis tentangnya. Dia kata, cerita tentang benda ni ada banyak hadis yang melarang perbuatan yang macam tu. Tuan-tuan, kita duk baca ni hadis lagi. Siapa kita lebih sayang? Nabi dah kita lebih sayang. Orang yang mati duduk dalam kubur tu dah kita sayang. Kalau kita umat Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad duk bagi tahu hak ni boleh buat, hak ni tak boleh buat, ikut tuan-tuan, ikut. Pasal apa? Pasal di mahsyar itu Nabi Muhammad saja yang Allah bagi boleh bagi syafaat kepada umat dia. Nabi Muhammad saja. Kalau hari ni kita duk bantah apa yang dia suruh, macam mana dia nak bagi syafaat dekat kita di padang mahsyar itu? Tajuk baru dia kata bab ma jaa fi karahiyati tajsis al-qubur wal kitabati 'alayha. Itu bab yang datang pada menyatakan tegah menembok dengan kapok di atas kubur. Tajsis ni juga boleh membawa maksud guna batu kapok hidup buat jadi tembok kepada kubur. Itu juga maksud tajsis, dia kata. Dan menyurat di atasnya, hidup tulis atas batu nisan. Hidup tulis nama siapa di atas tu. Ketahuilah saudaraku, menembok atas kubur dan menyurat nama si mati yang berkubur itu telah banyak berlaku pada zaman sekarang ini. Ni tuan-tuan, kitab ni berapa puluh tahun dulu. Sejak daripada berapa puluh tahun dulu, sependa ni benda ni duk jadi. Kubur ni tuan-tuan, tanah wakaf. Tanah wakaf, maksudnya siapa pun tak boleh memiliki tanah tu sebab dia wakaf. Bila kita pergi tanam adik-beradik kita di situ, kita pergi buat tembok, maknanya kita telah menyalahgunakan tanah wakaf. Kita kawal kubur tu jadi hak seorang punya. Orang lain dah tak boleh masuk dah. Kita telah menyalahgunakan tanah wakaf. Tanah wakaf maksudnya siapa pun tak boleh kata hak dia. Maka hari ini kita dikuburkan di situ. Selepas 5 tahun, selepas 10 tahun, badan kita dah reput relai di dalam tu, orang lain boleh masuk di tempat tu juga. Maka apabila kita pergi buat tembok, pergi buat binaan di atas tu, kita dah menyalahgunakan tanah wakaf itu. Ini yang salah dalam agama. Istimewa pula kepada orang-orang yang ada berwang, bukan berwang. Barawa aliknya, jangan pergi baca berwang. Istimewa pula kepada orang yang ada beruang. Ni apa pula ni? Tak pasal-pasal dia tidur belah beruang dia. Yang ni dia kata istimewa pula kepada orang-orang yang ada beruang. Maksudnya ada berduit. Bagi orang kaya, dia kata istimewa pula orang kaya. Lebih-lebih lagi kubur nak buat pergi elok. Nampak tuan-tuan? Pasal apa? Anak-anak tu ingat apa lagi kita boleh buat kat orang tua ni? Kita buat kubur dia bagi elok. Agama tak suruh yang tu. Agama suruh apa? No. Iza mata benu Adam, apabila mati satu-satu orang manusia, inqata'a amalu. Dia tak ada sumber pahala ramai kat dia. Illa min salatin, melainkan 3 jalan saja. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh yang mendoakan dia. Betul kalau kita sayang dekat mak kita, dekat pak kita, dia mati hari-hari kita baca Quran, sedekahkan pahala bacaan kepada dia. Tidak ada khilaf di kalangan ulama. Anak buat tentu sampai. Bukan cara nak tunjuk kata kita sayang dia, hidup buat kubur dia pun marmar import daripada luar negeri. Itu bukan cara dia. Tapi kita selalu silap faham benda-benda macam ni. Kita selalu silap faham. Kita anak dia, kita sayang dekat dia, tapi kita pergi buat benda yang boleh merosakkan dia. Bukan kita buat benda yang boleh membuktikan sayang kita kat dia. Kalau kita tak boleh nak baca Quran hari-hari dekat dia pun, doa dekat dia.
Angkat tangan minta doa, ya Allah ampunkan dosa kedua ibu bapa aku, dia dah mati dah pun kita minta doa dekat dia. Nabi kata yang ketiga apa? Awwaladin salihin yad'ulah. Dia meninggalkan anak yang saleh, yad'ulah, yang selalu doa untuk dia. Kita duit tak ada, kita tak ada beruang. Kita tidak beruang. Kita tak berduit. Kita bukan orang kaya. Tapi Tuhan bagi dekat kita lidah, Tuhan bagi dekat kita ilmu sikit, Tuhan bagi dekat kita masa. Manfaatkan masa tu, baca sikit Fatihah bagi dekat dia. Setiap kali keluar rumah nak pergi kerja, keluar nampak kuburnya, Assalamualaikum ya ahlad diyaril mu'minin. Bagi salam macam yang Nabi bagi. Lepas tu sambil tu bawa motor nak pergi kerja tu, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah. Sehari sekali keluar pergi kerja, sekali baca, balik ya Assalamualaikum ya ahlad diyaril mu'minin, Fatihah sekali. Tuan-tuan, sehari 2 kali kita hadiah Fatihah dekat mak kita, dekat ayah kita yang dah meninggal ni. Berapa lama kita duduk keluar pergi balik, berapa banyak kebaikan kita buat untuk dia. Ini yang tu tak buat. Doa tak buat. Pasal apa? Pasal tak semayang. Doa ni nanti nak semayang baru nak doa. Tak semayang, tak doa. Hadiah pahala bacaan pun tak ada, doa pun tak ada, apa pun tak ada. Yang ada kat kita apa? Gua keluar duit pergi buat marmar atas kubur. Benda yang tak disuruh oleh agama kita pergi buat. Hak agama suruh kita tak buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ya, ini yang dia nak tegur ni. Maka pekerjaan yang demikian itu ditegah oleh syarak. Tidak buat binaan apa semua, ini ditegah oleh syarak. Bermula dalil yang menunjukkan tegah itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata dia an Jabir radhiyallahu anhu, qala naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an tujassasal qubur wa an yuktaba 'alaiha wa an yubna 'alaiha wa an tuqa'a. Maksud dia diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata dia telah menegah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membina dengan kapung akan kubur. Hidup cat ataupun hidup guna batu kapung untuk buat binaan atas kubur tak boleh. Dan bahawa menyurat hidup tulis macam-macam atas kubur tu. Ayah anda yang tercinta lah, apalah tulis apa-apa nama, apa-apa semua kami merindui apa hidup tulis buah dia kubur. Tak disuruh benda-benda ni. Tuan-tuan pergi tengok hari ni di Madinah. Pergi masuk kawasan perkuburan Baqi' ada. Di situ kubur Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ada tulis nama Aisyah di kubur tu? Tak ada. Dia bubuh batu macam batu sungai, batu bulat tu aja atas kubur. Tak tahu kubur siapa. Tak tahu kubur siapa. Cuma berpandukan kepada kitab yang ditulis oleh ulama Saudi ini, mereka ada buat peta. Kalau kita beli buku ni Madinah, apa nama cerita pasal sejarah Madinah ni, ada buat. Kalau masuk pintu perkuburan Baqi' di berapa langkah kubur siapa, itu ada. Pasal apa dia tak buat ni semua tulis-tulis nama ni? Pasal apa dia tak buat? Dia takut tak lagi ni kawan anak pergi sambil nak buat haji, sambil nak buat umrah ni, sambil nak buat khurafat. Pi tu nak buat haji, pi tu nak buat umrah, sambil buat haji, buat umrah, sambil nak buat benda khurafat. Hidup urut batu nisan Sayyidatina Aisyah ke apa, karut. Tidak perlu, dia kata. Maka menyurat itu juga tidak perlu. Dan bahawa membina atasnya dan berjalan di atasnya. Saja-saja antu ta'at, maksudnya saja hidup berjalan tak boleh. Kata At-Tirmidzi ini hadis hasan lagi sahih. Dia kata, sesungguhnya diriwayatkan daripada ketiadaan satu wajah daripada Jabir. Bukan Jabir seorang riwayat hadis ni, banyak sahabat yang meriwayatkan hadis ni. Dan sesungguhnya telah mengatakan tidak mengapa oleh setengah daripada ahlul ilmi. Setengah daripada mereka itu Al-Hasanul Basri, pada membina kubur itu dengan tanah liat. Ada pendapat ulama kata kalau buat dengan tanah liat tak apa. Maksudnya apa? Dia tak permanent. Bila hujan dia relai. Yang tu tak apa. Dan kata Imam Asy-Syafi'i, tiada mengapa bina dengan tanah semata-mata tanah. Maksudnya ditampun tanah bagi tinggi sikit. Kita dah baca bulan lepas. Kadar tinggi itu berapa? Sekat tu Imam Syafi'i kata tak apa. Hidup bubuh batu marmar tak mau. Imam Syafi'i kata. Dengan tanah juga ditambun bagi tinggi sikit, itu tak apa. Imam Syafi'i kata. Masalah membina kubur dengan kapung apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Al-Muhazzab, kitab yang kita tengok tadi.
Telah berkata Imam Syafi'i dan Al-Ashab, makruh membina kubur itu. Bersamaan jua pada makruhnya itu bagi kubur dalam tanah miliknya ataupun tanah yang diwakafkan. Sama aja. Tanah itu hak persendirian pun tak boleh buat binaan tu. Pasal itu dilarang oleh agama. Adapun membina dengan tanah, maka telah berkata Imam Al-Haramain dan Al-Ghazali makruh ya. Kalau guna tanah, kalau hujan merlai, itu pun makruh dia kata. So, buatlah bagi pelik-pelik ni, buat biasa sudah dia kata. Dan telah dinakal oleh Imam At-Tirmizi di dalam jami'ahnya yang masyhur bahawa Imam Syafi'i berkata tidak mengapa membina kubur dengan tanah. Dia ulang itu juga lah. Ya, tonton tengok sebelah. Menyurat nama di atas kubur, apa hukumnya? Apa hukum hidup tulis nama Samsuri bin Ahmad, apa hidup tulis, apa hukumnya? Dia kata Imam Nawawi, telah berkata Imam Syafi'i dan Al-Ashab, makruh menyurat atas kubur itu nama tuannya ataupun lain daripada yang demikian itu. Makruh juga, dia kata. Maka ini tiada khilaf padanya di sisi ulama-ulama Syafi'i. Tiada khilaf. Semua kata tak payah tulis. Tak payah tulis. Dan dengan dia berkata Imam Malik dan Ahmad dan Daud dan jumhur ulama. Semua. Imam Malik mazhab Maliki pun kata tak payah tulis-tulis nama. Imam Ahmad bin Hanbal mazhab Hanbali pun kata lagu tu. Jumhur ulama kata macam tu. Dan berkata Abu Hanifah tiada makruh ya. Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi dia kata tak makruh. Bersamaan jua surat atas kubur itu pada luh kepalanya atau pada lainnya pada adat setengah orang. Dia kata Imam Hanafi seorang aja yang kata tak makruh. Lain daripada tu Imam Syafi'i ke, Imam Hanbali ke, Imam Maliki ke, semua kata makruh. Pasal apa? Pasal hadis terang kata benda tu tak sabuah. Baik, masalah dia kata membina rumah ataupun membina kubur di atas kubur, apa hukumnya? Apa duk buat rumah terus dia. Rumah ni macam duk buat ni dah buat pondok, lalu tu boleh duduk kena teh petang-petang makan cok kodok apa dia duk buat pondok. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam Syarah Al-Muhadzab, telah berkata Imam Syafi'i makruh membina di atas kubur. Kata ashab kita rahimahumullahu ta'ala, tiada beza pada bina itu antara dibina kubur atau rumah atau lainnya daripada keduanya. Kemudian pula ditilik sekiranya tempat perkuburan itu wakaf, nescaya haram membina yang demikian itu. Dia kata kalau tanah tu kubur ni hak tanah wakaf, hidup buat binaan, buat bangsai, buat apa, lah korang dah. Dulu ada dia buat macam pondok kecil, buat bumbung elok-elok, bubuh pula terai kalau hijau lah apalah. Dia duduk mereka dia duduk di rumah, duduk fikir aku nak buat rumah mana dia kan. Dia pula satu orang yang kreatif. Jadi dia menggunakan kreativiti dia buat macam-macam lah. Agama tuan-tuan, kita tak boleh guna kreativiti. Agama ni dia kena ikut macam mana yang Tuhan suruh, macam mana Nabi suruh. Yang tu agama. Dia tak boleh guna kreativiti. Kreativiti nak guna, tapi guna untuk hidup kita hari-hari. Yang tu boleh guna. Nah, ni macam jubah saya pakai ni. Ni ada satu necktie ni, kira kreativiti lah. Kreativiti lah ni necktie ni. Sebab apa saya abang boleh kelip ni mikrofon ni. Yang ni tak apalah, dia tak ada sangkut apa. Tapi dalam bab semayang tak boleh hidup buat kreatif. Tak boleh lah nak buat bagi belain dalam semayang ni lah, ni memandangkan orang-orang hari ni nampak banyak duk main kasih pelik-pelik ni, makna dia tak exercise korang. Lah semayang kita masukkan sekali dalam semayang tu kira masukkan senam robik sekali. Tak boleh Tak boleh lah. Pasal ini semayang ni soalan ibadat. Ibadat dia tak boleh duduk pandai-pandai duduk mereka nak buat yang tu ni, tak boleh. Tak boleh tak ni duduk tambah lah ni kita bangkit yang tidak. Sami Allahu liman hamidah lagu duduk pusing kanan pusing kiri pula 4 kali baru sujud. Tak boleh. Nabi tak pernah ajak semayang macam tu. Maka kita tak boleh menggunakan kreativiti kita untuk soal ibadat macam ni. Tak boleh. Benda tu dilarang oleh agama. Baik kata ashab kita, diruntuhkan ini binaan dengan tiada khilaf. Ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dia kata kalau ada orang buat binaan dia kata runtuhkan. Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, telah aku lihat beberapa pemerintah negeri meruntuh barang yang dibina padanya. Ini kita jumpa di dalam Nailul Awtar tadi ni. Dia bawa main di sini. Imam Syafi'i kata mata aku tengok pemerintah, dia kata pemerintah di Mekah memerintahkan supaya runtuh binaan yang ada di atas kubur. Tuan-tuan kalau pergi Al-Ustaz, Masjid Ghufran akan peluru,
Masjid Ghufran dekat atas peluru, dengan masjid Dargah. Bukan Dargah, kita cerita Dargah tadi ni. Masjid Dargah, letak ada satu Dargah. Nama tempat tu Dargah. Depa bubuh signboard. Masjid bubuh satu signboard. Keputusan Majlis Fatwa Negeri semua, haram membuat sebarang binaan di atas kubur. Depa tulis signboard tu. Tuan-tuan boleh kita tengok Allah tu ada. Tapi kawan nak buat juga. Tak lewat apa. Signboard lah. Kami nak buat. Nampak tuan-tuan? Berapa punya bantahnya orang kita. Dia punya bantahan yang macam tu. Saya ingat kalau Nabi hidup berdiri, tentu hamak jangan pun dia pasang di tepi sikit. Dia pergi buat juga. Pasal apa? Pasal hadis ni, hadis Nabi kan ni. Nabi tak ada, tinggal hadis dia. Hadis baca dia boleh buat di tepi, pun nak buat juga. Makna kalau Nabi ada pun dia kata minta jalan sikit, dia pergi buat juga. Nampak tuan-tuan? Oh, sangat malah bagi umat Islam yang terjadi ni tadi. Katanya dan tiada aku lihat akan fuqaha, yang ni ulama-ulama fiqh, melainkan mencaci atasnya pada yang demikian itu. Imam Syafi'i kata, aku tak jumpa satu orang ulama pun, aku tidak jumpa satu orang fuqaha pun, ahli fiqh pun yang kata bagus hidup buat binaan ni, melainkan semua ulama zaman tu mencaci perbuatan ini. Imam Syafi'i, imam mazhab kita, kata macam tu. Kerana yang demikian itu menyempitkan hati orang-orang lain. Masalah dia kata mendirikan tempat teduh di atas kubur, apa hukumnya hidup buat bangkai teduh. Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Al-Muhadzab telah berkata Al-Baghawi, makruh mendirikan atas kubur itu tempat teduh ataupun peneduhnya. Hidup bubur macam kita hari ni kan. Kadang-kadang bila selesai ke bumi mayat, dia pergi bubur payung retas kan, dia pergi pacak betul dengan kepala mayat tu. Tak disuruh dia juga, tak disuruh. Pasal apa dia pergi pacak tu kan? Kreatif. Dia ingat kata ni kalau bubuh ni kurang-kurang kawan dalam teduh sikit. Tuan-tuan, yang meneduhkan dia bukan payung tu. Yang meneduhkan dia ialah amalan dia. Yang meneduhkan mayat yang baru dikebumikan tu, yang meneduhkan dia amalan dia. Hampir bubuh payung hampir buat satu bangunan bubuh ekon pun, kalau dia satu orang yang tidak ada amal baik, dia hangat ada dalam tu. Satu orang hantar SMS kat saya baru ni. Dia kata, Ustaz, nak minta penjelasan tentang adakah hadis yang mengatakan orang yang mati malam Jumaat dan dikebumikan sebelum sembahyang Jumaat, dia terlepas daripada siksa kubur. Dia kata kalau betul ada, dia kata terlepas itu, adakah terlepas sementara nak sembahyang Jumaat saja ataupun terlepas sampai bila-bila? Saya tu nak orang tanya betul ni kan. Yang saya tahu pun tak ada lah hadis dia macam tu. Tapi dah dia tanya ni, cantik kan ni tadi. Tak ada semua. Tak ada dalam hadis sahih. Tak ada pun hadis yang mengatakan orang yang dikebumikan sebelum sembahyang Jumaat ni dia terlepas daripada, tak ada. Yang ada apa? Yang ada hadis kata selesai ke bumi, orang tinggal aja, ja'a malakal qabri, maka mailah malaikat kubur pada dia. Yang tu ada. Tapi benda tu kita daripada kecil-kecil sampai lah kita duduk dengar benda tu kan, sampai kita duduk ingat betul. Kalau kita tak semak balik, kita kata betul. Bila kita semak balik, tak ada apa rupanya tadi macam mana benda ni daripada kecil-kecil kita duduk dengar dah. Nampak tuan-tuan? Punya banyaknya cerita hak pelik-peliknya tu ada dalam masyarakat kita ni, sedangkan Nabi tak kata pun benda tu. Tapi benda tu orang terima seolah-olah Nabi kata. Macam tu. Baik. Kerana bahawasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah melihat dia akan tempat teduh itu di atas kubur. Sayyidina Umar pernah lalu satu kubur, satu kawasan kubur, nampak orang buat bangkai nak bagi teduh. Maka disuruhnya akan Sayyidina Umar buang dan bongkarkan binaan. Umar tuan-tuan, dia memang tak lagi cannya benda-benda macam ni. Dia terus panggil Majlis Perbandaran Pulau Pinang, dia buka bang.
Kita tak boleh lah, kita tak ada authority. Bila buat lagu tu, kita buat lagu tu, orang report balik, kita kena. Jadi pihak authority, maksudnya pihak berkuasa agama ataupun pihak-pihak yang ada authority untuk bertindak, kan? Sayyidina Umar dia khalifah pada masa itu, maka dia ada authority, maka dia perintahkan suruh dibongkar benda tu. Dan katanya biarkan dia diteduhi akan dia oleh amalnya. Nampak tuan-tuan? Sayyidina Umar dia faham tentang benda ni. Sayyidina Umar, kalau tuan-tuan kata dia satu orang yang tak kreatif, tuan-tuan silap. Sebab semasa pemerintahan Sayyidina Umar, Islam memerintah 2/3 dunia. Kalau dia bukan pemimpin yang baik, Islam tak akan berkuasa 2/3 dunia. Umar satu orang pemimpin yang cukup baik. Umar yang baik ni dalam hal agama dia tak mau nak kreatif. Macam mana Nabi, macam tu kita buat. Begitu. Baik, masalah berjalan di atas kubur dan duduk di atasnya. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, iaitu haram duduk di atas kubur seperti dalam masalah tadi. Dia ulang lagi sekali. Dan telah berkata pula ia di dalam syarah Al-Muhadzab, telah muwafaqah nusus Asy-Syafi'i dan Al-Ashab atas tegah duduk di atas. Ulang lagi, tak payah baca, turun bawah lagi. Tuan-tuan tengok muka surat sebelah. Duduk atas kubur lagi sekali ulang. Tengok sebelah bawah dia, berjalan di atas kubur dengan kasut. Kita baca. Berjalan di atas kubur dengan kasut, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Majmu'. Ini satu cawangan. Bermula yang masyhur pada mazhab kita, tiada makruh berjalan di tempat-tempat kubur dengan memakai kasut dan seumpamanya. Ini satu pendapat. Dia ada dua, tuan-tuan. Pasal hadis pun ada dua. Satu hadis kata tak sah saja-saja nak pergi berjalan atas kubur, tak sah. Mai pula satu hadis dia kata berjalan pakai kasut tak boleh. Dia buat mai pula hadis kata pernah ditegur suruh buang kasut ketika berjalan atas kubur. Mai pula satu hadis dia kata apa? Dia kata ada satu hadis beritahu bila selesai dikebumikan satu mayat dengar bunyi ni'al. Dia kata bunyi tapak kasut orang berjalan. Oleh kerana hadis tu ada sebut kata mayat dengar bunyi tapak kasut, maksudnya tak salah pakai kasut di dalam kawasan kubur. Hadis dia mai 2-3 macam. Jadi ulama pun berbeza pendapat. Sebahagian ulama dia kata makruh. Sebahagian ulama dia kata apa? Dia kata tidak makruh. Pasal ada hadis yang kata mayat dengar bunyi tapak kasut. Cerita dia macam tu. Tengah daripada mereka yang mensarihkan daripada ashab kita ialah Al-Khitabi dan Al-Abdari dan lainnya. Dan telah menakal akan dia oleh Al-Abdari daripada mazhab kita dan mazhab kebanyakan ulama. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, makruh pakai kasut di atas kubur. Dan kata Sahibul Hawi, ditanggalkan dua kasut itu kerana ada hadis yang menegur. Oleh kerana ada hadis tegur suruh buang kasut, ada hadis terang kata mayat dengar bunyi tapak kasut, selamat apa tuan-tuan? Yang selamatnya buang kasut tinggal di luar. Kita masuk kita tak pakai kasut. Sebab dia lebih kepada apa? Dia lebih kepada macam kita, kalau pakai kasut macam kita tak hormat. Itu kawasan perkuburan orang-orang mukmin. Masuk pakai kasut ni macam tak hormat. So untuk lebih nampak hormat, kasut buang. Masuk di dalam kawasan kubur, tak pakai kasut. Kalau kita umpamakan rumah kita, orang masuk pakai kasut, kita kata macam mana? Kan? Orang buang kasut masuk itu dia hormat kita. Kan? Kalau nak diumpamakan begitu. Jadi dia kata di sini Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali dia kata makruh pakai kasut masuk dalam kubur. Dan kata Sahibul Hawi buang kasut kerana ada hadis yang melarang pakai kasut. Dan telah didatangkan dia oleh Imam An-Nawawi. Hadis yang kata larang pakai kasut ni Imam Nawawi bawa mai di dalam kitab dia. Wallahu a'lam. Lepas ni kita tengok bab ma yaqulu rajul idza dakhala al-maqabir. Apabila kita masuk dalam kawasan kubur, apa yang patut kita baca? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada disebarkan, ada diedarkan. Saya tengok ada setengah masjid daripada gantung gambar konon-kononnya makam Nabi. Depa frame kan.
dia bergantung di di dinding masjid, dan dia mendakwa kata itu makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makam Nabi ni siapa pun tak nak masuk tengok. Siapa pun kita ni, orang biasa ni, siapa pun tak pernah dibenarkan masuk tengok makam Nabi di dalam tu, tak pernah. Jadi kita nak mengesahkan kata kubur Nabi macam yang gambar digantung tu, wallahu a'lam. Kita tak tahu. Tapi gambar yang diedarkan ni, dia buat kata kubur Nabi ada macam apa? Macam keranda macam tu. Lepas tu ada nisan, atas nisan tu pula bubur serban tu ikan. Saya tidak nampak benda tu betul. Kadang-kadang disebarkan oleh pihak-pihak yang berniat jahat. Takkan dia nak buat kubur Nabi macam tu. Sedangkan hadis dokumen macam ni, Nabi pesan kubur jangan buat macam ni, jangan buat macam ni. Tiba-tiba orang pergi buat kat kubur Nabi sendiri macam tu. Tak mungkin. Tak mungkin. Saya langsung tak percaya benda tu. Baik. Apakah maksud dilarang duduk di atas kubur itu? Adakah duduk antara dua batu nisan? Jika kita duduk di keliling kubur itu bagaimana? Dia kata, baik. Yang maksud haram duduk atas kubur, di atas yang bawahnya ada kubur. Masalah kubur kita hari ini, tak mana pun ada kubur. Kubur kita hari ini bukan ada laluan macam kubur di Mekah, di Madinah. Contoh di Mekah, kubur Ma'lah di Mekah. Contoh di Madinah, kubur Baqi' di Madinah. Dia buat macam petak benda. Dia buat petak antara petak-petak tu dia buat jalan, boleh buat lalu. Laluan tu, jalan tu tak ada kubur. Memang tak ada. Tidak ada orang ditanam di laluan tu. Maka kalau pergi nak duduk atas jalan tu salah-salah. Sebab itu bukan duduk atas kubur. Tu dia panggil duduk atas jalan. Tapi macam kita di sini, kubur kita ni tang mana pun ada mayat. Sekira-kira kalau kita duduk, bawah ada mayat. Dalam kes yang macam ni, jangan duduk. Berbeza kalau sekiranya kes kubur baru. Satu tanah yang baru diambil oleh kerajaan, dijadikan kawasan kubur orang Islam. Dan mayat yang masuk tu mayat pertama. Maknanya tak ada mayat di kawasan tu. Anak duduk lah. Sebab duduk tu tidak bermakna duduk atas kubur. Sebab kubur tak ada. Jadi larangan ini ialah larangan duduk atas kubur. Bawah tak mau ada kubur. Wallahu a'lam. Solat jenazah dan perkebumian Raja Fahad dibuat dengan mengikut sunnah. Malang sekali umat Islam di Malaysia mengatakan itu Wahabi. Apa pendapat Ustaz Wahabi? Apa pula? Ni duk baca ni semua tadi ni Syafi'i lah ni. Tak kita duk baca Baharul Mazi, Syekh Idris Al-Marbawi ni pun mazhab Syafi'i juga. Yang kita duk rojok tadi ni macam-macam kitab ni, kitab Muhazzab tu ditulis oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi pun mazhab Syafi'i juga. Hak kita duk baca ni semua cerita tentang mazhab Syafi'i. Kan? Di Mekah dia pun bukan mazhab Wahabi. Mekah dia mazhab Hambali. Orang tak tahu aja yang duk kata Mekah Madinah ni Wahabi. Dia bukan Wahabi. Tuan-tuan tahu cerita Wahabi ni apa dia? Cerita yang tu tak pergi balik ke sebelah. Wahabi ni nama satu orang yang alim besar di Mekah dulu. Dan dia pernah menjawat jawatan menteri di Saudi. Dia ni reformis lah, kita kata reformis. Sebab Saudi pada satu masa dulu dah jadi dicampur. Amalan sunnah dengan amalan apa ni, hak karut-karut ni dah jadi, dia jadi pulut sarawak, dia jadi dalca di Saudi pada satu masa dulu. Dia ni Syekh Abdul Wahab ni, dia ni membawa satu kesedaran baru di dalam masyarakat Saudi. Dia bawa satu kesedaran baru. Dia beritahu kepada semua orang apa yang kita buat ni salah. Dia beritahu macam tu. Benda yang kita buat ni salah. Pasal apa? Pasal dia menyalahi sunnah Nabi SAW. Maka akhirnya kerajaan Saudi pada masa tu bagi muka kepada dia ni. Maka dia ikut.
Mana-mana teguran dia, mereka cek balik betul. Dalam hadis kata macam ni, mereka ikut. Maka akhirnya, dia buat balik macam mana yang sunnah Nabi punya maaf. Oleh kerana dia ni yang memulakan gerakan islah dalam masyarakat ni, maka orang kata dia Wahdi. Pasal nama dia bin Abdul Wahab, panggil dia Wahdi. Kan macam hari tu di USM, dia kata Ustaz Wahab tu imam USM tu Wahdi. Memang nama dia Abdul Wahab, panggil kat dia Wahdi, betul lah. Memang dia Wahdi pasal nama dia Abdul Wahab. Kan? Kita ni senang nak level orang macam tu. Jadi jangan tuan-tuan. Jadi cerita Saudi ni, Saudi dia mazhab Hanbali. Mazhab yang diiktiraf di atas bumi Saudi ialah mazhab Hanbali, Ahmad bin Hanbal. Seperti mana mazhab yang diiktiraf di Malaysia ialah mazhab Syafi'i. Maka demikianlah di Saudi begitu. Cerita Wahbi ni tak ada, tak timbul di Saudi. Orang Malaysia aja duk kata depa Wahbi. Depa mazhab Hanbali. Soalan dia kata baru-baru ni isteri pak saudara saya meninggal dunia. Maksud dia mak saudara lah. Ramai orang dari beberapa pondok di Kedah diundang untuk sembahyangkan jenazah itu dengan bayaran yang tertentu, dan mengupah orang untuk baca Quran pula selama beberapa hari di atas kubur, minta penjelasan. Saya kata jangan buat benda macam ni. Jangan buat. Tuan-tuan, satu apa? Sembahyang mayat ni tak maulah. Kalau boleh tak mau duk panggil orang duk bayar duit ni, tak mau. Sembahyang mayat ni bila ada satu orang mati, dia adik-beradik kita pergi sembahyang. Dia kawan kita pergi sembahyang. Dia jiran kampung kita pergi sembahyang. Duit tak mau. Duit tak mau. Ambil duit apa? Yang mati ni adik-beradik kita, yang mati ni jiran kita, yang mati ni orang kampung kita, nak ambil duit apa? Hari ni dia mati, kita sembahyang mayat dia. Esok kita mati, bukanlah dia main sembahyang mayat kita, dia dah matilah. Anak dia main sembahyang mayat kita. Jadi kalau benda macam ni dapat dihidupkan dalam masyarakat, tak timbul soal bayar duit. Tak timbul soal bayar duit. Baik, kalau nak tanya pula habis tu macam mana ni orang-orang pondok di Kedah buat benda ni, kita tanya pondok tu pejabat mereka. Adalah tidak adil. Saya nak jawab bagi pihak mereka yang buat. Kita tanya mereka pejabat mereka buat. Kan? Bagi kita ikut macam mana yang Nabi menyatakan. Cantik tuan-tuan, yang Nabi kata ni cantik. Tuan-tuan mau dah? Bila tuan-tuan mati, tuan-tuan tak payah buat turun sampai 5,000 untuk nak selesai mayat tuan-tuan. Mau tak mau? Mau tuan-tuan? Mau. Satu, bukan pasal kita kedekut tak mau buat keluar duit. Bukan pasal itu. Tapi pasal apa? Pasal orang yang main semayang tu, hati dia ikhlas. Bukan dia main semayang pasal nak dapat dalam envelope berapa duit tak. Dia main semayang tu pasal dia ikhlas. Yang mati ni adik-beradik dia, yang mati ni kawan baik dia. Apa sumbangan penghabis dia kepada orang yang mati ni? Semayang ni lah. Semayang mayat ni doa tuan-tuan. Dia ikhlas hati main nak doa dekat kita. Allahu Akbar, Fatihah. Allahu Akbar, selawat. Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dia doa dekat kita, ya Allah ampunkan dia ni, ya Allah rahmatkanlah dia ni, ya Allah. Dia doa dekat kita, Allahu Akbar, Allahumma la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dia doa tu ikhlas untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia semayang kat kita. Berbanding dengan saya pergi mengajar Masjid Sultanah Bahiyah Al-Ustaz. Masjid Sultanah Bahiyah Al-Ustaz masjid besar tuan-tuan. Masjid besar. Kapasiti masjid 3,200 orang boleh sembahyang pada satu masa. Masjid Sultanah Bahiyah dekat jalan Sultanah Al-Ustaz. Tu imam, Allah yarham, dia pun meninggal dah waktu ni. Tu imam tu dia bagi tahu dekat saya. Dia kata, Ustaz tolong Ustaz tegur sikit benda ni. Tu imam minta. Ustaz dia kata tolong tegur sikit benda ni. Ni cerita main sembahyang mayat duk harap duit ni. Tolong tegur sikit. Saya kata apa pasal? Dia kata ana berasa tergurih hati sungguh, dia kata. Allah yarham, tu imam meninggal. Dia kata baru ni ada satu mayat. Orang susah meninggal. Jadi oleh kerana dia orang susah, berapa yang dia mampu bagi dalam envelope untuk orang yang semayang ni? Dia orang susah. Orang susah ni berapa dia mampu bagi? Dia mampu bagi RM1, RM2 dalam envelope tu. Bagi Ustaz. Dia kata ambil turun sambil nak pergi kat kereta tu, buka envelope, tengok RM2, dia keriau di tempat parking kereta. Kalau nak bagi RM2 ni tak ada RM2 lah orang main. Tuan-tuan,
Tu imam ni kata, "Ustaz, ana dengar." Tergurih hati dia dah. Tergurih hati. Tuan-tuan, kalau kita lah yang mati, macam ni punya orang main sembahyang mayat kita, dah orang lah. Tak main pun tak kuat. Tak main lah. Main 15 orang, 20, 30 orang, 40 orang, kawan-kawan, sahabat-sahabat, adik-beradik, jiran-jiran, cukup. Sejuk kita, insya-Allah sejuk kita. Pasal apa? Ikhlas main sembahyang, pasal dia mengenangkan persahabatan dia dengan kita. Allahu akbar, Allahu akbar, sejuk kita tuan-tuan. Tu imam minta, dia kata, "Ustaz, tolong sentuh sikit." Dia kata, "Ustaz, berasa tak syok tu." Dia kata bila dengar macam tu. Tuan-tuan nampak? Kita ajak benda tu makan kita. Saya menyeru kepada diri saya, kepada tuan-tuan semua. Saya mati pun kalau tuan-tuan ada masalah di sembahyang, tuan minta lah apa-apa. Uzah. Kalau tuan-tuan pun siapa-siapa ada kelapangan bagi tahu kita mai pun kita tak mau. Jangan ambil tuan-tuan. Jangan ambil. Tak elok sangat sembahyang mayat ni kita ambil penerima ini. Tak elok sangat. Adat budaya di tepi. Kita nak buat yang elok. Lah ni banyak dah. Masjid Seberang Jaya tuan-tuan. Masjid Seberang Jaya, masjid besar tepi highway tu. Lah ni sembahyang mayat tak ada. Tak ada panggil orang main rata-rata bagi duit, tak ada. Ada mayat, jemaah hadut sembahyang, mereka lah yang sembahyang mayat tu disimpan, campur dengan keluarga jiran-jiran yang main sikit, sembahyang mana ada disimpan. Masjid Seberang Jaya dah buat. Dulu Felda Ijuk, tuan-tuan pernah dengar Felda Ijuk di dekat Selama Perak tu. Felda Ijuk ada satu orang ustaz di situ. Dia mulakan benda ni. Allah, dia kena bantai cukup teruk dengan orang kampung. Mana punya geng ni, geng muda lah, tuduh macam-macam kat dia. Apa orang tu buat lama dah nak main ubah lah, apalah semua. Dia sebab Felda, daripada ustaz dia, ustaz Felda ni. Dia ustaz Felda lah. Dia tak peduli. Dia buat juga. Akhirnya orang hadut lawan tu mengaku, kata bagus. Pasal apa? Pasal bila adik-beradik dia mati tak kena keluar duit. Oh, dia kata bagus. Bila orang lain mati dia tak dapat duit, dia marah. Bila adik-beradik dia mati dia tak ada orang keluar duit. Oh, dia kata cantik, aku pun tengah tak ada duit. Tuan-tuan nampak hak Islam ajar tu bagus tuan-tuan. Kita jangan kata tak bagus. Hak Nabi abang kat kita mesti bagusnya. Cuba tuan-tuan, sikit kita try. Kita nak buat yang Nabi suruh. Pasal kita yakin hak Nabi suruh mesti punya baik. Mesti punya baik. Nah, mudah-mudahan tuan-tuan, saya tidak lebih pandai daripada hadis yang Nabi kata. Saya hanya menyampaikan apa yang Nabi kata. Dan saya berkeyakinan hak Nabi kata adalah yang terbaik. Tidak ada orang yang boleh bagi idea lebih baik daripada yang Nabi suruh. Saya sangat berkeyakinan tentang benda ini. Dan saya seru kepada tuan-tuan semua, marilah kita yakin kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik tidak saya. Saya tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.